Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke majlis kita pada petang ini yang dibawakan oleh Kota Buku Kuala Lumpur. Jadi kita mengadu-ngadukan tetamu kita dari Turki untuk sama-sama menjayakan majlis ini yang bertajuk Tawafuk Al-Quran. Yang pertama, Ustaz Sajid Kozaka. Beliau bekerja dengan Yayasan Khairat di Malaysia, di Kuala Lumpur. Dan yang kedua adalah Ustaz Muhammad Firdaus Tahidin. Bukan orang Turki, tapi sangat fasih bahasa Turki, kerana tinggal lama di Turki. Dan masing-masing akan bercakap tentang kehebatan Al-Quran sebagai satu mukjizat. Dan kita sebenarnya biasa berbincang dengan hal-hal yang berkenaan dengan keindahan ataupun kebesaran mukjizat ini. Malahan ini satu wacana Al-Quran merupakan satu genre yang sangat unik dari kandungan, dari segi gaya, dari segi sumber-sumber informasi tentang leksikografi, tentang kenahuan, tentang kesusastraan. Dan pada hari ini kita akan melihat bagaimana kehebatan itu ditonjolkan dalam bentuk tawafuk, yang pada segi literalnya bermaksud sinkronisasi ataupun keharmonian atau kesejajaran dari segi keindahan tulisan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kulli muhtafan malawan wa ta'ala wa tasran wa tajadala واستقبل فقرا وبلغوا فهو أرواح أهل بيته من التحية والسلام وارحموا بارك وسلم عليه وعليه كثيرا إلى يوم الحشر والقرار. اللهم اشرح صدري للإيمان والإسلام. Pihak ahli jawatan kuasa dan yang berbahagia Ustaz Profesor Sri Ustaz Ahmad Badr kami dan tetamu kami yang sangat dihormati semua, selamat datang. Kami ucapkan ribuan terima kasih kerana kalian datang menghargai pembentangan Tawaf Al-Quran hari ini. InsyaAllah hari ini kita akan coba memahami satu konsep Tawafuk Al-Quran, yakni satu keindahan Al-Quran, kecantikan Al-Quran, dan satu mukjizat Al-Quran. Kita insyaAllah akan coba memahami di sini. Kita memang banyak bercakap tentang perkataan konsep tawafuk itu. Mungkin kalian baru dengar mungkin tawafuk itu apa, kan? InsyaAllah kita kalau tengok dalam perkataan, dalam asalnya perkataan Arab macam tawafuk, tasaduf, ta'awun, kan? Asalnya perkataan tawafaqah. Tawafaqah yang bermakna keseragaman ataupun kesesuaian, keselarasan, keharmonian, boleh kita kata, atau dengan makna lain munculnya dua hal secara bersesuaian satu sama lain. Kita banyak pakai perkataan tasaduf ataupun dengan bahasa Melayu kebetulan. Jadi tawafuk dan tasaduf mungkin mereka menyerupai antara sama lain. Apa bezanya? Kalau kita tengok tasaduf itu kebetulan, mungkin kita boleh terjemahkan sebagai perhubungan tanpa sengaja.
tanpa niat dan hendak, ataupun keadaan yang terjadi secara tidak sangka-sangka. Jadi dalam tawafuk ini memang ada terutamanya ada hendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang satu benda ada seragam, ada sesuai. Jadi tasalluq ini yang kebetulan ini yang jadi tiba-tiba. Sebenarnya boleh kita kata dalam alam semesta ini tidak ada tasalluq, tidak ada kebetulan. Tidak boleh bertemu kepada kebetulan. Semua benda dengan hendak Allah Subhanahu Wa Taala, yang itu yang maksud tawafuk. Jadi contohnya kita berjalan, tiba-tiba kita jumpa dengan seorang, itu kita kata kebetulan. Sebenarnya itu dalam ada ilmu Allah kan, dan dengan hendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kata tawafuk, lagi cantik, perkataan yang lebih cantik. Kalau kita tengok alam semesta ini tidak ada satu benda sia-sia, dan semua benda memang ada dicipta dengan hendak Allah Subhanahu Wa Taala, dan sangat cantik, sangat sesuai, dan ada seragam antara sama lain, ada kesesuaian dalam benda-benda. Kalau kita tengok benda-benda ini alam semesta ini, ditunjukkan semua benda tidak dicipta ataupun tidak dijadi secara kebetulan. Tengok ada kesesuaian yang sangat cantik dalam benda yang kita selalu melihat di alam semesta ini. Ini bermakna semua ini, dan walaupun daripada bermula daripada zarah sampai matahari, sampai sistem surya, semua benda dicipta dengan hendak Allah dan dengan seragam. Memang ada susunan dalam benda-benda itu ditunjukkan sebagai bukti bahawa itu tidak jadi secara betul, secara kebetulan ya. Dalam susunan ini kita tengok benda yang mana-mana kita ambil sebagai contoh. Kalau tengok corak ini ya, tengok ada dengan sistem surya dan model atom memang ada seragam dan antara sama lain. Itu kata kita yakni konsep tawafuk ini, yakni ini tunjukkan benda itu memang tidak dengan kebetulan. Yang kita akan bincang hari ini yang tawafuk dalam tulisan Al-Quran, yang terutamanya kita apa yang maksud dengan tawafuk dalam tulisan Al-Quran, yaitu dimaksudkan dalam Quran Al-Karim ada 2806 lafaz Allah yang semuanya terdapat hampir di setiap halaman Al-Quran. Keseluruhannya, semuanya muncul sejajar berhadapan ataupun pada halaman berbeza, datang saling bertindih, tersusun, indah dan selaras. Sekejap lagi insyaAllah kita akan melihat contoh-contoh dalam tulisan Al-Quran. Saudara Firdaus akan terangkan dan akan tunjukkan contoh kepada kita dalam tawafuk dalam tulisan Al-Quran. Khususnya kita akan bincang hari ini Quran yang bertawafuk, yang ditulis Quran di Turki oleh Ahmad Yusra Watan Bashar, Ahmad Yusra Afendi ataupun Quran yang ditulis beliau. Tawafuk ini yang keserasan dan penyusunan dalam perkataan-perkataan dan lafaz Allah sangat jelas kita akan melihat hari ini. Kalau kita di sini sebagai contoh, yakni bagaimana lafaz-lafaz Allah bertindih antara satu sama lain dengan muka surat yang lain. Kita kata ini yang ada tawafuk antara perkataan lafaz-lafaz Allah. Memang ini tunjukkan kecantikan Al-Quran dan sebagai mukjizat Al-Quran. Yang Al-Quran Karim itu bukan sahaja mukjizat seperti dengan dalam makna dan ataupun
Quran Kerim itu ada 40 wajah, 40 sudut ada mukjizatnya. Seperti mana Quran dia beritahu kabar tentang masa depan, masa akan datang dan dengan betul. Dan semasa orang hafal, senang hafal, kan? Bacaannya pun tidak membosankan. Berkali-kali kita dengar, tapi tidak membosankan. Boleh kita kata kira sampai yang ulama-ulama kata dari segi 40 sudut Quran Kerim itu ada mukjizat maknanya. Dan kita hari ini yang bincang itu Quran Kerim itu adalah mukjizat dari segi tulisannya juga. Dari segi tulisan ini itu pun tidak kebetulan, bahkan itu pun ada dalamnya mukjizat dan sangat cantik, keindahan dan kecantikan Al-Quran itu boleh kita nampak atas tulisannya juga. Itu pun satu mukjizat yang kita nampak pada masa kini. Kenapa pada masa kini? Ini kita nampak sekejap lagi. Dan kita kalau kita tengok yang seperti mana kita tahu perkembangan penulisan Al-Quran bagaimana, yang kalian semua tahu, Quran pertama kali pada waktu Nabi SAW semuanya sudah ditulis dan sudah sama atas kulit bintang ataupun benda-benda yang lain sudah ditulis. Tetapi pada masa Abu Bakar Siddiq, Quran Kerim itu sudah dikumpul dalam satu mushaf. Kita kata mushaf kan? Semua itu sudah dikumpul. Dan pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Quran itu sudah ditulis dalam satu mushaf dan sudah diedas di seluruh penjuru alam Islam pada waktu itu. Dan pada masa kerajaan Muawiyah dan Quran Kerim itu sudah diletak tanda baca oleh Abu Aswad Ad-Duwali, bukan Asad, Abu Aswad Ad-Duwali sudah diletak tanda baca. Dan juga pada masa Abdul Malik bin Marwan telah diberikan titik-titik macam di bawah B dan T oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, yang kita tahu Hajjaj zalim ya, tapi pada waktu itu dia buat kerja itu. Dan juga telah diletak tanda baca seperti Dhamma, Fathah, Kasrah oleh Khalid bin Ahmad Farahidi. Jadi kalau kita kaji di sejarah penulisan Al-Quran itu, memang kecantikan pada tulisan ini kita akan nampak pada semua era bermacam-macam yang tulisan, berwarna-warni dan banyak beza dan banyak lain, ada tulisan yang sangat cantik. Dan semasa kita sampai yang kita nampak pada masa kerajaan Utsmani, seorang ulama namanya Qais Sadah Hafiz Osman Afendi, beliau juga dengan tangan beliau sudah muncul satu mukjizat Al-Quran juga, yaitu kita kata dengan bahasa Turki ayat berkanar. Ayat berkanar itu ataupun maksud lembar Al-Quran bersudut, yani ayat berkanar. Yani maksud ayat berkanar ini, Quran Kerim itu semua muka surat bermula dengan ayat dan habis dengan tamatnya ayat. Adakah buku yang kita tahu yang jalan-jalan semua, yang kaji semua buku di pesta buku ini, berapa ribu buku? Adakah yang mula dengan ayat dan habis dengan ayat? Tidak. Kerana semua dia sambung buku surat yang lain. Ini satu mukjizat Al-Quran. Dengan tangan Qais Sadah Hafiz Osman Efendi, Allah kurniakan dengan tangan beliau mukjizat itu. Pada waktu beliau meninggal 1895, beliau meninggal. Dengan tangan beliau Allah SWT tunjukkan kepada kita satu mukjizat Al-Quran yang ayat berkenaan, yang mula dengan ayat dan habis dengan ayat. Dan Hafiz Osman Efendi telah menemukan ukuran ini ketika beliau menulis mushafnya yang kali ke 107. Masya Allah, yani beliau tulis 107 kali Quran Kerim itu.
Dan semasa kali ke 107 itu beliau dapat, dan beliau ambil sebagai ukuran, yang skala boleh kita kata ukuran skala surah Al-Ikhlas ataupun surah Kautsar itu sebagai ukuran untuk satu baris. Dapatnya kan? Untuk ukuran satu baris itu satu ukuran. Dan beliau juga ambil ayat mudayanah yang dalam Quran Karim ayat yang paling panjang ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat itu beliau ambil sebagai ukuran panjang untuk satu muka surat. Sampai beliau dia ada Quran Karim yang mula dengan ayat dan habisnya tamatnya ayat. Setelah semua Quran Karim ditulis dengan ukuran ini, dengan ayat surah Al-Ghas dan sebagai ukuran, dan surah ayat mudayanah. Mudayanah kita tahu kan, ayat mudayanah maksud di sana cakap tentang hutang, dain. Bahasa Arab dain itu hutang, yang cakap tentang hutang antara sama lain. Ayat mudayanah itu sebagai diambil sebagai ukuran untuk satu muka surat. Dan kita tengok surah Ikhlas dan di sini surah Ikhlas sebagai ukuran lebar dan ayat mudayanah itu sebagai ukuran panjang satu muka surat. Kita boleh nampak di sini dengan jelas. Dan dalam mushaf Kaisar Hafız Osman Efendi juga telah dinampak lafaz-lafaz Allah. Lafaz-lafaz Allah hampir sesuai antara sama atau seragam dan bertindak antara sama lain. Tapi mungkin ada yang juga dari tak berapa nampak jelas. Dan kita akan melihat mukjizat yang atas tawafuk ini pada waktu yang kita akan bincang hari ini ke Ustaz Ahmad Husrawatin Bashar, seorang pelajar dari zaman Sayyid Nursi, tokoh ulama di Turki. Kita yang menurut kata-kata menurut zaman Sayyid Nursi itu yang Kaisar Hafız Osman Efendi dia ambil ini sebagai ayat mudayanah itu sebagai ukuran muka surat dan surah Ikhlas sebagai ukuran barisan. Dan beliau kata maknanya ini adalah itu sebagai milik Al-Quran, bukan milik seorang seperti Hafız Osman, kerana keadaan ini terlahir dari ayat dan surah Al-Quran itu. Yang itu sebenarnya ada dalam Quran Karim, tapi dengan tangan beliau Allah kurniakan kepada kita mukjizat itu. Dan ukuran ini ditemukan oleh Hafız Osman melalui ilham. Dari zaman Sayyid Nursi mengakui beliau kata memang ia dikurniakan kepada beliau dengan ilham. Memang atas kemampuan manusia. Sebagai kita kata mukjizat Al-Quran. Yang kita cakap tadi tentang beliau zaman Sayyid Nursi, dan akan seterusnya kita nampak pelajar beliau zaman Sayyid Nursi dan Ahmad Husrawatin Bashar. Beda zaman Sayyid Nursi ini mungkin kalian ada tahu juga, mungkin ada tahu buku-bukunya yang sudah baca atau sudah dengar. Tokoh ulama di Turki yang sudah telah mengasaskan bahwa gerakan Islam di Turki yang paling besar pada waktu 1900. Tapi beliau lahir 1876 dan meninggal 1960. Yani beliau anggap ulama kerajaan Osmanlı dan Republik Turki yang kedua-duanya. Dan beliau memang kalau nampak dakwahnya dia menumpuk atas atas iman ataupun menyelamatkan iman masyarakat. Dan beliau menulis Risalah An-Nur, yang dalam Risalah An-Nur beliau menggabungkan ilmu sains dan ilmu agama, kedua yang menggabungkan dalam Risalah An-Nur itu. Ayat tawafuk ini yang dimuncul pada zaman Sayyid Nursi sekitar 1930. Mungkin memang tawafuk itu ada dalam Quran Karim.
bukan mereka buat satu benda yang baru. Tapi mungkin sampai sana mungkin orang tidak rasa tawafuk itu, yang kecantikan dalam susunan Al-Quran itu sampai sana. Dan beliau semasa nampak Quran Kaisar Hafiz Osman itu memang lafaz-lafaz Allah hampir-hampir yang sesuai, yang bertindak ataupun berseragam antara sama lain. Tapi yang ada yang sebahagian lagi. Dan beliau rasa itu mungkin semasa cita itu yang kelarian dalam makna perkataan itu mungkin muncul pada waktu itu. Dan beliau bersama Syekh Nursi ada idea nak menulis satu Quran dan meniru Quran Hafiz Osman, Kaisar Hafiz Osman, dan dia nak tunjukkan tawafuk itu di dalam Quran. Beliau mengakui mendakwa bahawa dalam Quran itu ada tawafuk dan dalam terutamanya dalam lafaz-lafaz Allah ada keseragaman dalam lafaz-lafaz Allah. Dan dengan idea ini beliau kata, saya ingin menyuruh agar mushaf ditulis dengan 3 warna, lafaz Allah dengan merah dan warna-warna yang lain. Dan lafaz-lafaz yang sama maknanya, terutamanya lafaz Allah yang semuanya kita nampak, setiap mereka nampak contohnya dalam Quran Karim itu, dengan lafaz Allah dengan warna merah, yang ada makna-makna yang sama juga dengan warna yang lain. Dan dengan ini Ustaz itu sama Syekh Nursi suruh kepada pelajar-pelajarnya, dan beliau pilih 10 pelajar, dan setiap pelajar beliau bagi 3 juzuk. Dia kata, kamu menulis satu Quran, tapi jangan coba tunjukkan kemahiran kamu. Yang secara semua jadi, yang kamu tulis saja. Dia kata, saya rasa akan nampak muzat Al-Quran itu dalam tulisan. Dan beliau sudah letakkan kepada 10 pelajar itu. Dan di antaranya pelajar namanya Ahmad Husra Watin Basha, tulisannya yang mungkin boleh kata tulisannya yang paling buruk. Ada antara pelajar-pelajar itu tulisannya memang sangat cantik. Boleh mereka menulis, tutup matanya, boleh di tangan di belakang, boleh tulis sangat cantik. Itu daripada Damaskus, namanya Hafiz Devi, sangat cantik. Dia kata, oke lah, ini hanya saya yang boleh buat. Kerana tulisan saya yang sangat cantik. Tetapi Allah kurniakan yang bagi ihsan nikmatnya kepada siapa yang Allah nak, bukan siapa yang nak, bahkan siapa yang Allah nak, Allah bagi kepada dia. Jadi Allah kurniakan kepada Ahmad Husra dan tulisannya yang mungkin paling buruk, yang berbanding lain. Tapi tawafuk itu dimuncul atas Quran Ahmad Husra Watin Basha. Ahmad Husra Watin Basha itu dia juga meninggal 77 dalam Quran yang kita setiap akan nampak contoh-contohnya. Ini Quran yang satunya yang sebelah kanan itu mungkin yang tulisan yang lama. Memang itu merah itu yang kami tambahkan itu. Sebenarnya bukan merah, tapi hampir-hampir ada sesuai yang antara sama lain. Tapi yang tulisan Ahmad Husra Watin Basha yang ada satu contoh di sini, memang lafaz-lafaz Allah memang sangat seragam dan sesuai antara sama lain, simetrik kan? Ini bukan yani kita kata muzat Al-Quran, yani atas ataupun dengan atas kemampuan manusia. Dan Ustaz Ahmad Husra Watin Basha setelah menulis Quran itu, beliau menubuh Yayasan Khairat pada tahun 74 dan mula Quran Karim dicetak di sana setelah beliau menubuh Yayasan Khairat ini. Dan tujuan Yayasan Khairat ini mungkin dakwah, untuk mengembangkan dakwah Islam di Turki yang untuk membantu kepada pelajar-pelajar dari segi penginapan dan yang lain-lain. Dan
menerbit Al-Quran yang tawafuk ini. Ada banyak juga aktiviti Yayasan Hayrat ini, juga Yayasan Hayrat ini di bawah UNW, International persatuan-persatuan yang international di bawah itu. Dan sekarang kilang Quran Kerim itu, kilang perpustakaan Quran Kerim itu telah dibina di Bandar Isparta di Turki. Kilang Quran Kerim yang paling besar dan di dunia pun antara kilang yang paling besar, kilang Quran Kerim 8.000 persegi yang kebesarannya. Dan semua yang kerja di sini selalu mereka berwudu. Mereka selalu berwudu dan sangat mereka sangat jaga dan hormat kepada Quran dan kebersihan, bersih. Walaupun mereka setelah bersihkan tidak buang debunya yang tempat lain, mereka tanam ataupun kertas-kertas yang jatuh terus mereka ambil dan mereka tanam. Memang sangat hormat kepada Quran di Turki. Yani ada kilang ini mungkin 6 warna. Semasa kertas masuk dari satu tempat dan di hujungnya dia keluar, dia masuk kotak dan keluar. Yani begitu sekali saja, bukan berkali-kali dia dicetak, bahkan sekali dia semua dikeluarkan. Ustaz Abdul saya kata, kalau orang tengok pada tawaf Al-Quran itu, dia kata jika akan memahami akan berkata Subhanallah dan dengan hairannya berhairan. Dan jika hati mengerti dan juga memahami juga akan berkata Barakallah. Dan jika mata melihat akan berkata Masya Allah. Yani dengan hairan yang berhairan kepada Al-Quran bertawaf itu. Saya yang maknanya tawafuk Al-Quran ini pada masa kini ditunjukkan atau dikurniakan kepada kita sebagai mukjizat Al-Quran. Kenapa pada masa kini? Mungkin boleh kita kata pada masa kini manusia kebanyakannya materialis kan? Mereka tidak melihat benda-benda yang tidak dinampak. Kenapa mereka nak nampak? Kerana nampak dengan matanya. Jadi mungkin pada masa dahulu tidak ada macam yang seperti zaman ini. Semua orang bukan mereka nak minta bukti ataupun nak nampak dengan matanya mana mukjizat Al-Quran. Itu pun sebagai mukjizat Al-Quran yang ditunjukkan pada masa kini dalam tulisannya, dalam tulisan kepada mata manusia sebagai mukjizat Al-Quran. Dan kita insyaAllah saya akan serahkan kepada saudara Firdaus. Beliau akan terangkan, akan tunjukkan contoh-contoh dalam Quran itu, tawaf Al-Quran itu yang memang sangat menarik. Mempersilakan.